إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Fiqh Mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dalam membincangkan berkaitan dengan salat ke atas jenazah. Kita dalam bab Kitabul Janaiz, dan topiknya pada pagi ini berkaitan dengan sikit berkaitan dengan salat atas jenazah, dan kemudiannya kita lihat pengkebumian ataupun pengebumian jenazah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan bahawa berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid ni tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Yang dimaksudkan mati syahid itu ialah orang yang mati dalam peperangan menentang orang kafir, sama ada mereka jemaah ataupun seorang, harbi ataupun murtad ataupun ahli zimmi, yang bermaksud menghalangi perjalanan kami. Sama ada yang diperangi tadi adalah orang kafir harbi, yang murtad ataupun ahli zimmah yang bermaksud menghalangi perjalanan kami, itu orang Islam. Dan kemudian kematian itu dengan sebab pertempuran, sama ada dibunuh oleh orang kafir atau terkena senjata orang Islam sendiri yang sesasar daripada dalam pertempuran, atau senjatanya kembali kepadanya, atau jatuh dalam perigi atau lubang semasa pertempuran lalu mati, atau dipijak oleh tunggangannya dalam peperangan lalu mati, atau dibunuh oleh orang Islam yang pelampau yang meminta pertolongan ahli harbi itu, dalam yang meminta orang kafir untuk bantu mereka, ataupun dibunuh oleh orang kafir dengan sabar, atau tercetus pertempuran dan tidak diketahui sebab kematiannya, sekalipun tidak ada kesan darah padanya, kerana yang zahir pada kematiannya adalah disebabkan peperangan. Juga diiktibarkan syahid apabila mati sebaik saja berakhir peperangan dengan sebab luka yang dipastikan kematiannya dengan sebabnya. Adapun jika masih hidup dengan luka itu kemudian mati dengan sebabnya, maka dia tak dipanggil mati syahid. Kalau dia mati, dia luka parah tapi dia mati selepas peperangan tamat, tidak dipanggil mati syahid. Kalau mati dengan sebab luka dalam tempoh peperangan, maka dia dianggap mati syahid. Adapun jika masih hidup dengan luka itu kemudian mati dengan sebabnya, maka bukan syahid. Demikian juga orang yang mati dalam memerangi orang yang mengenainya, maka bukan syahid. Begitu juga orang yang mati dalam peperangan bukan dengan sebab pertempuran, seperti sakit, mati mengejut, atau dibunuh oleh orang Islam dengan sengaja. Jadi orang yang mati syahid ini tidak dimandikan dan tidak disalatkan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu sabda bahawa Rasulullah sallallahu menyuruh mengkebumikan para korban Uhud dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Jadi satu Ustaz, orang selalu bertanya, Ustaz, apa ni yang mati, yang orang Gaza hari ni, adakah ditakrifkan sebagai mati syahid ataupun tidak? Kalau kita rujuk dalam fatwa-fatwa yang ada, nama Allah disebut, antara fatwa yang saya buka di sini ialah anna baqa' al-muslim fi ardi Palestin yu'tabar min ar-ribat fi sabilillah,
Dia kata orang Islam yang duduk dekat tanah Palestin ataupun di Gaza lah khususnya, katakan dianggap sebagai ar-ribat fi sabilillah. Ada ribat ataupun murabitin adalah orang yang berjaga-jaga dalam peperangan, ya katakan. Maknanya negara yang sentiasa dalam peperangan dalam hati Allah, dan mereka berada di situ dan dianggap mereka tadi sebagai murabitin dalam istilah fiqh, ya kan. Dan kita tidak syak lagi lah, wala syakka, kata lagi dia dalam fatwa ni, wala syakka fi hajatil Masjidil Aqsa liddifa'i anhu. Tidak syak lagi bahawa Masjid Al-Aqsa ni perlulah dipertahankan. Walau hajara kullu muslimina anil Qudsi faka'annahum sallamul Aqsa lil Yahud. Kalaulah orang Islam keluar daripada daripada Quds ataupun keluar daripada bumi Gaza ataupun keluar daripada negara mereka, faka'annahum sallamul Aqsa lil Yahud, seolah-olah mereka menyerahkan sajalah Masjid Al-Aqsa tadi kepada orang-orang Yahudi. Wa bina'an alaihi, dengan sebab itu, berdasarkan perkara ini, dia kata faman qutila minal murabitin, siapa yang terbunuh di kalangan mereka yang berjaga-jaga di negara di situ, bisilahil muqawamah, dengan sebab senjata-senjata yang ada, katakan daripada pihak musuh ke, ataupun senjata sendiri meletup ke, ataupun sewaktu dengannya, fanarju an yakunu minasyuhada'i fil akhirah, kita berharap mereka mendapat syahid akhirat. Harapan kita, moga mereka mendapat yang dipanggil syahid, ada syahid akhirah. Kita berharap nama Allah. Kita tak, bila mengharap ni, maksudnya kita tak boleh nak kata ya, maknanya ada sangat istilah hari ini untuk syahid fulan, syahid fulan, katakan istilah untuk nak menyebut seorang itu, orang ni fulan mati syahid, fulan ni mati syahid. Istilah penentuan secara individu itu, ada sebahagian ulama besar, ulama mana tak setuju meletakkan gelaran istilah syahid, kerana syahid sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, mana mereka mengatakan fulan syahid, fulan syahid, tetapi Nabi SAW sebut orang itu dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah, bila terkejutlah para sahabat bila Nabi orang mati syahid, tapi Nabi kata orang itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka pergi cek, rupanya semak selidik, rupanya mereka orang tu mati dengan membunuh diri, bukan mati dengan sebab peperangan, tetapi mati sebab tak tahan rasa sakit, senjata kecederaan yang dihadapi, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Maka Nabi kata huwa finnar, maka dia dimasukkan neraka. Sebab itu berdasarkan nas ini, tidak, sebab pandangan masyarakat kita bila sebut dia syahid, oh ni confirm syurga dah, katakan. Itu yang perlu tanggapan itu. Kita tidak boleh menentukan mana-mana orang confirm masuk syurga. Tak. Jadi sebab itu istilah meletakkan nama syahid itu menjadi satu perbahasan di sisi ulama, dan wallahu a'lam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala pandangan yang lebih tepatnya tak perlulah. Kita mengharap mereka tadi mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah menempatkan mereka di kalangan para syuhada. Tapi nak menentukan fulan bin fulan syahid, fulan bin fulan syahid, yang itu bagi saya nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sepatutnya kita berlaku. Wallahu a'lam. Kalau ada, wallahu a'lam. Kalau ada disebut, kalau kita kata apa hukumnya kita menentukan seorang itu syurga, atau orang ni masuk syurga, orang ni masuk syurga, orang ni masuk syurga, sama jugalah. Sebab pandangan orang mengatakan syahid itu
ialah tempatnya syurga. Tak. Cuma gunakan istilah sebagai syahid, katakan. Wallahu a'lam. Jadi kita apa yang boleh kita buat ialah kita berdoa. Kita boleh nyatakan orang yang mati secara umum, orang yang mati di bumi Gaza dengan kategori mereka sebagai murabitin, orang yang duduk dalam negara yang ada peperangan, menyatakan yang mempertahankan tanah mereka dengan mati Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap sebagai orang yang mati syahid. Umum begitu. Tapi secara individu tidak perlu dinyatakan. Wallahu a'lam. Baik. Kita nak lihat fasal yang berikutnya, pengkebumian jenazah. Rukun yang ataupun perkara yang pengurusan dalam pengurusan jenazah yang berikutnya ialah mengkebumikan jenazah. Wajib dikebumikan mayat tadi, iaitu fardu kifayah, kerana tidak melanggar kehormatan dengan mensisikannya tersebar agar kenapa perlu tanam dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita kata kehormatan jenazah itu, hormat ke atas jenazah, supaya bau tidak berbau, tidak dianggap sebagai bangkai dan mudah terdedah kepada binatang-binatang buas, katakan. Jasad manusia ini, tentunya orang Islam mengatakan muhtaram, dia hendaklah dihormati. Sebab itu kita dimandikan, dikafankan, disolatkan dan kemudian dikebumi sebagai orang Islam lah, kata tak. Oleh itu sekurang-kurangnya kubur itu diletakkan dalam lubang untuk menghalang tersebarnya bau. Sekurang-kurangnya ia diletakkan dalam lubang untuk menghalang tersebarnya bau. Bau ni bau apa? Bau ni sama ada kita duduk atas atas bumi, boleh bau tak jenazah tadi? Kalau bau tu dalam mati Allah, kena duduk dalam lagi lah. Jenazah lubang tadi kena duduk dalam lagi. Ada duduk dalamkan lagi, kemudian baru tanam. Tapi kita dah ada ukuran yang kita ikut hari ini. Cuma kalau kita berada, ialah mungkin bergantung kepada peralatan yang kita ada lah. Kalau kita kata kita berada satu tempat yang mana tak ada orang kecuali kita saja, nak gali pun pakai kayu setakat mana yang kita mampu untuk gali, kita galilah sekadar yang kita rasa baunya tak tersebar, katakan. Kalau dia dah reput jenazah, baunya tidak terkeluar, dan boleh mencegah binatang buas gali. Kalau kita kata gali sejengkal lepas tu tanam, senanglah binatang buas nak gali yang jenis makan bangkai ni, katakan. Baik tak? Mencegah binatang buas dari membongkar untuk memakan mayat, dan hendaklah jenazah tadi dihadapkan ke arah kiblat yang lebih sempurna. Itu yang paling minimum lah, paling minimum. Jenazah menghadap arah kiblat, dalamnya tadi agak-agak tak boleh tak bau, ke atas tak bau, agak-agak kita katakan binatang buas tidak boleh gali. Itu secara kita kata untuk nak keluar daripada erti kata kewajipan kita. Ada Allahuakbar. Tetapi di sana ada pengkebumian yang kaedah pengkebumian yang sempurna. Pertama sekali, dalam mati Allah Subhanahu wa taala, jenazah hendaklah dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam, katakan. Pengkebumian di perkuburan lebih afdal dari selainnya, kerana Nabi SAW mengkebumikan ahli keluarga dan para sahabat di perkuburan Baqi', dan kerana banyak didoakan oleh orang-orang yang datang berziarah dan orang-orang yang melaluinya. Tujuannya apa? Tujuannya orang akan ramai datang ziarah. Bila orang ramai datang ziarah, pertama sekali dia adab kita pergi ziarah kubur, ialah kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Bagi salam kepada ahli kubur, dan kita doakan kepada mereka supaya mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tujuan kenapa dikebumikan di kawasan tanah perkuburan. Maknanya bukanlah kata, ustaz, dosa ke kalau saya nak tanam dekat tanah saya sendiri? Kita ada tanah, kita nak tanam kat tanah sendiri, harus, tak adalah kata hukumnya haram.
Tetapi nama Allah rugi kita, kerana kalau tanah kita siapa je datang? Tak? Mungkin kita je lah, ada keluarga kita datang setiap kali pergi kebun ke, setiap kali ni berilah salam. Tak? Tapi berapa kali, berapa kerap? Tak? Berbanding dengan tanah perkuburan. Tanah perkuburan hari-hari orang datang, setiap masa orang ada je datang. Kalau macam di Bakek tu kan, kalau di apa yalah, dia katakan perkuburan yang besar, dia katakan hari-hari orang datang, hari-hari ada kebumian. Kau bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu tujuan kenapa ditanam di tanah perkuburan. Wallahu a'lam. Boleh dikebumikan di rumah, boleh dikebumikan dalam rumah, tetapi menyalahi yang lebih utama. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW lebih utama. Adapun Nabi SAW dikebumikan dalam rumah dan biliknya, kerana Allah tidak mengambil roh seorang Nabi melainkan di tempat yang wajib dikebumikan padanya. Tatkala mereka Allah Alam, apa hukum Ustaz membuat binaan atas kuburan? Nanti kita akan ambil lepas ni. Tapi menanam jenazah dalam rumah, apa hukumnya? Dua benda yang hukumnya berbeza. Satu hukum, kita rumah tu dah siap, kita duk tanam dalam. Satu lagi, rumah tak ada lagi, bangunan tak ada, tapi kita tanam, lepas tu kita buat bangunan atau buat binaan. Yang kedua, haram. Sepakat ulama setakat yang saya tahu, tak ada khilaf dalam masalah membuat binaan atas kuburan, hukumnya adalah haram. Tetapi mengkebumikan jenazah dalam bangunan tu dah maksudnya bangunan dah tersiap sedia, maka di situ ada keharusan, boleh katakan. Dan Nabi SAW, para sahabat selepas saja wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kelewatan sedikit dalam pengurusan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lewat. Nabi wafat pada hari Isnin, Nabi dikebumikan lewat hari Selasa ataupun hari Selasa pagi baru dikebumikan, katakan. Ada sebab. Ada yang kata lewat sikit lagi, katakan. Ada sebab kenapa dilewatkan. Sebabnya apa Ustaz? Sebabnya pertama sekali, nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka para sahabat Nabi tak tahu macam mana nak kebumikan jasad Nabi ni, seorang Nabi ni, katakan. Nak pengurusan jasad Nabi ni macam mana? Maka mereka duk cari. Kok-koklah Nabi ada beritahu pada sahabat, maka nak mencari nas yang ada berkaitan dengan kebumian jenazah jasad Nabi itu ambil masa. Sebab tu nak kena tanya para sahabat macam mana nak buat, macam mana, ada tak Nabi beritahu gini. Maka akhirnya mereka ada riwayat hadis Nabi SAW kata dia kata dalam hadis tersebut menyatakan bahawa Nabi secara khususnya para anbiya, kat mana dia mati di situ dia ditanam. Itu antara nas yang ada yang dijumpai selepas mereka duk tanya-tanya para sahabat. Antara nas yang ada ialah para anbiya, di mana dia meninggal dunia, di mana tempat dia wafat, di situ dia ditanam. Itu khususlah untuk para anbiya. Khusus para anbiya. Maka sebab itu Nabi ditanam dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Maksudnya mati Allah Subhanahu wa taala makruh seterusnya, tuan, kita tak boleh ada orang tanya, Ustaz, apa hukum tidur dekat di kubur? Apa hukum tidur dekat kubur? Tidur di kubur, mati Allah Subhanahu wa taala, para ulama meletakkan hukumnya makruh. Makruh tidur seorang diri dah di kubur, kerana padanya dari perkara-perkara yang menyeramkan. Di kawasan tanah perkuburan, ada pergi tanam, pergi tidur kat kubur, siapa suruh? Kawasan yang walau bagaimana sekalipun, kalau kita lihat
dalam hadis Nabi SAW, dalam apa yang Aisyah radhiyallahu anha, dalam rumah Nabi ditanamkan dalam rumah Aisyah, maka tempat itu adalah tempat rumah Aisyah. Aisyah tidur di situ. Ada, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Sebab tu dia tidak dinyatakan kat sini hukumnya haram tidur di kuburan. Hanya diletakkan oleh para ulama sebagai hukumnya adalah makruh. Kemudian tuan-tuan, sunat mengumpulkan kaum kerabat pada satu tempat di perkuburan. Kalau kita ada ahli keluarga, katakan maknanya boleh. Bahkan di sini disebut sunat mengumpulkan kaum kerabat pada satu tempat di perkuburan. Kerana Nabi SAW meletakkan batu di sisi kepala Uthman bin Maz'un, lalu bersabda, aku bagi tanda atas kuburan saudaraku untuk dikebumikan padanya siapa yang meninggal dari ahli keluarganya. Dari ahli keluarganya. Maka boleh. Nah, kawasan ni kawasan ahli keluarga dia saja, tidak ada masalah kat situ. Lebih-lebih lagi kalau tanah tu tanah wakaf yang milik dia sendiri, katakan milik keluarga dia sendiri, ya harus, katakan. Tapi kalau bukan miliknya, bukan milik wakaf keluarganya, tuan-tuan rahmati Allah, tidak perlulah maknanya untuk dia conquer lah, istilah kata bagi dalam masalahnya bulut bulut kawasan lah contohnya lah, katakan tanah tu tanah wakaf, tapi dia duduk tanda dulu. Ni keluarga aku kat sini. Tak ada orang boleh kebumikan dekat sini. Jadi situ satu perbuatan yang tidak baik, tidak elok, kerana tanah itu adalah tanah wakaf, katakan. Unless memang keluarga dia punya wakaf. Ada setengah tanah perkuburan diwakafkan untuk masyarakat dan juga ahli keluarga dia. Macam masjid Datuk Dagang depan, katakan tanah perkuburan tu tanah wakaf daripada keluarga Datuk Dagang. Ada lagi kosong yang dekat depan tu, ada lagi kosong, tapi tak dibenarkan dah orang lain. Hanya keluarga ahli keluarga Datuk Dagang sahaja yang boleh kebumikan dekat di situ, sebab diwakaf keluarga. Itu tak ada masalah, katakan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia dalam nas hadis Nabi SAW, bila kita ahli keluarga kita meninggal dunia, ditanam dekat dalam ahli kuburan, dalam kawasan kuburan yang sama, mereka akan bertanya khabar. Mereka akan tanyakan macam mana fulan bin fulan, macam mana fulan bin fulan dekat dunia dulu. Ini berlaku dalam, ada disebut dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, seterusnya haram mengkubumikan mayat di tempat yang ada mayat hingga mayat yang pertama telah hancur. Maka tidak yang mana tidak lagi tertinggal daripadanya daging ataupun tulang. Dan yang demikian dikembalikan kepada pakar bumi itu apabila tubuh dan tulang telah hancur dan menjadi tanah, maka boleh dikubumikan mayat pada tempatnya setelah itu. Jadi mafhum di sini dalam ayat Allah, kubur itu boleh digali semula untuk ditanam orang lain. Kita akan berdepan dengan satu masalah di Malaysia khususnya, ialah tanah perkuburan yang makin kurang. Katalah dulu saya tengok depan masjid masjid Lipat Kajang yang masjid ni kosong, sekejap dia penuh. Sekarang ni kita pindah mana? Jenazah? Johan Setia, Johan Setia pun dah penuh dah, kan? Luar lagi, katakan. Tapi itu dikongsi oleh ramai, banyak tempat, banyak kawasan. Mungkin paling lama pun dalam 10 tahun, mungkin kurang daripada itu. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya antara cara untuk nak selesaikan isu ini ialah kubur yang ada digali semula.
Ada kubur yang ada digali semula. Tetapi kita berdepan dengan masalah pandangan masyarakat. Dia nanti akan menyatakan bahawa kenapa nak kena gali kubur bapa dia, kubur ahli keluarga dia. Dia ada satu mentaliti mati Allah masyarakat kita, ni kubur bapa aku. Ya dah. Lepas tu kalau dia kata bapa aku masuk syurga, yang ke bumi yang kedua tu masuk neraka, macam mana? Dia mula. Mulalah dia apa? Dia argue bunyi tu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi apa yang dipahami oleh masyarakat. Sebenarnya tak betul begitu. Walaupun yang kedua katalah wallahu a'lam katakan yang dikemumikan orang yang kedua itu adalah ahli neraka, tidak ada efek kepada orang yang pertama yang mungkin masuk syurga. Tidak ada efek apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Allah tidak sama sekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di alam barzah itu tidak boleh disamakan dengan kehidupan kita di dunia. Walaupun dikemumikan dalam liang yang sama. Tengok di Baqi' saja. Berapa lama dah kubur di Baqi' tu, daripada start zaman Nabi sampai lah ni dah berapa ribu tahun, 1440 ke 1400, hampir 1450 tahun. Jenazah yang dikemumikan berapa generasi? Kalau ikut hampir 14 kurun kan? Maknanya kata 14 ke 15 generasi yang telah dikemumikan dekat. Kalau ikutkan katalah satu lubang tu mungkin antara nak mencecah 10 kali jenazah dah di tanah. Kalau kita ambil jangkauan 100 tahun, hampir ke 10 ke 14 jenazah dah ditanam dalam satu lubang. Ramai ni. Lepas tu kat Mekah, dekat Madinah, kita tak lihat adanya tanah perkuburan yang lain. Tu satu kat Baqi'. Adalah lagi satu dekat ni, tapi tak biasa punya kawasan biasa kan. Tapi yang besarnya adalah di Baqi'. Maka tuan-tuan Allah, kita kat Malaysia banyak. Ada orang Malaysia ni dia kata tak apa ustaz, tanah banyak lagi. Okeylah, tanah banyak lagi bolehlah wakafkan. Siapa nak wakaf boleh wakafkan tanah perkuburan. Sampai satu peringkat besok, sampai satu masa besok, tanah dah tak ada, macam mana nak buat? Itu tunggulah ustaz, tanah tak ada baru kita bincang. Okeylah. Tapi solutionnya dah disebut oleh para ulama, disebut dalam kitab-kitab fiqh. Maknanya tanah perkuburan itu boleh tanah yang kubur yang sedia ada itu boleh digali semula dan ditanam pada orang lain dengan syarat jenazah yang ada telah reput semuanya, keseluruhannya. Tulang-tulangnya semua telah reput keseluruhannya, katakan. Kalau masih lagi ada, tak boleh ditanam. Sebab tu sama juga di Baqi'. Bila kalau dia gali balik, ada jenazah dia tutup balik. Allah alam, mungkin ada jenazah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan jenazahnya tidak hancur, maka ditutup balik. Ditutup balik, ya. Wallahu a'lam. Tak bolehlah jenazah ada dalam tu dikumi pula orang lain. Sebab di sini disebut hukumnya haram mengkebumikan mayat di tempat yang ada mayat sehingga mayat yang pertama telah hancur. Itu jelas ya kan. Tak. Dengan syarat kecuali kalau mayat tu dah hancur, tulang-tulangnya dah hancur, dan boleh kebumikan orang lain. Tapi kalau ada tak boleh. Itu je. Tidak boleh dikebumikan dua orang lelaki atau dua orang wanita atau seorang lelaki dan seorang wanita dalam satu kubur tanpa darurat.
tanpa darurat. Kalau tak ada apa-apa darurat, katakan tak perlu ditanam dalam satu kuburan. Kalau ada darurat, yes. Macam dekat Palestin, dekat Gaza ini, bukan sikit yang mati. Hari ini dengan kata semalam dah mencecah hampir 11,000 ke 10,000 lebih yang mati, mati moga-moga mereka mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala ada keperluan nak gali satu kubur dia, bukan dia sampai nak 10,000 kan, nak tanam jenazah mayat, digalikan buat satu lubang yang panjang, yang besar, katakan, lalu dikebumikan, katakan. Wallahu a'lam. Ada keperluan maka dibenarkan. Tak ada apa keperluan, balik pada hukum asal, tidak dibenarkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ini sahih kerana diketahui dalam hadis-hadis sahih. Adapun jika dalam keadaan darurat seperti ramai korban atau kematian dalam penyakit, keruntuhan atau tenggelam dan susah dikebumikan setiap orang dalam satu kubur, maka boleh dikebumikan 2, 3 atau lebih dalam satu kuburan mengikut kadar darurat. Wallahu a'lam. Dan dijadikan penghalang antara lelaki dan perempuan. Kalau ada jenazah lelaki dan jenazah perempuan, dijadikan penghadang lah, ada penghadang di antara jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengumpulkan 2 orang dari korban Uhud dalam satu kubur. Kemudian bertanya, yang mana satu lebih banyak hafalan Al-Quran? Apabila ditunjukkan kepada salah satunya, baginda mendahulukan ke dalam liang lahat. Katakan di sini ada dituntut, maknanya kalau orang ramai-ramai tu kita tahu ni hafal Quran, ni hafal Quran, ni hafal Quran, ni tidak. Mana yang hafal Quran kena letak lebih dahulu, disusun. Kalau tak tahu boleh kebumikan terus. Ada dia sudut susunan tu. Tidak boleh dikebumikan orang kafir di tanah perkuburan kaum muslimin, dan sebagaimana tidak dikebumikan orang Islam dalam perkuburan orang kafir. Tak boleh, katakan, pada hukum asal. Tapi kalau kes-kes tertentu, macam pernah berlaku kekhilafan di antara tuntutan yang dibuat ke atas satu jenazah. Saya ingat berlaku di mana, di Johor atau di Sembilan, dengan kes mana jenazah tadi dituntut oleh keluarga. Keluarganya bukan Islam, orang kafir, katakan, tuntut. Mereka mendakwa bahawa jenazah ini ataupun si mati ini bukan Islam, bukan Islam, katakan. Tapi pihak Jabatan Agama mengatakan dia ini Islam, cuma tak sempat nak buat, mungkin tak sempat nak buat IC, belum sempat buat dia dah meninggal dunia. Jadi berlakulah ini akhirnya pihak keluarga menang. Maka bila pihak keluarga menang, mereka akan menguruskan jenazah cara orang kafir, sedangkan dia masih lagi, dia dah memeluk agama Islam. Cuma dari segi hukum dunianya tak kalah pihak Jabatan Agama, kerana tidak mempunyai dokumen yang kukuh ke atas jenazah tadi untuk nak menyatakan dia meninggal dalam Islam. Wallahu a'lam. Jadi kes-kes yang tertentu begitu tidaklah menjadi masalah, menyatakan ada. Kalau kita yakin dia telah Islam, sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendoakan dia supaya Allah menempatkan dia di kalangan orang-orang yang bertakwa, walaupun keluarganya melaksanakan jenazahnya tadi dalam upacara pengumian orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Begitu juga jenazah yang tidak diketahui identitinya, cuma kita jumpa di kawasan orang Islam, maka diiktirafkan sebagai jenazah tadi adalah jenazah orang Islam, kerana qarinah yang ada, kerana bukti-bukti yang ada
Kalau kata kita tengok jenazah ni tadi tak ada identiti, tak ada identiti apa-apa. Tapi tengok masa nak pengkebumiannya ada tanda-tanda yang menampakkan dia ni orang Islam. Ataupun dia ni tadi jenazahnya ataupun mayatnya dijumpai dalam kawasan orang Islam, maka boleh dikebumikan sebagai orang Islam. Ada. Tetapi andai kata apa yang diteka itu, apa yang disangkakan itu tak benar, sebenarnya dia ni Kristian, ditanam di tanah perkuburan orang Islam, maka di situ macam Allah Subhanahu Wa Taala di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada pengetahuan kita, maka kita serahkan saja urusannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kalau kita sedar, kita tak boleh lah. Kalau kita tahu walaupun dah terlewat, maka haruslah dipindahkan ke tempat yang bukan tanah perkuburan orang Islam. Baik. Sekiranya wanita zimmiyah yang hamil dengan lelaki Islam meninggal dan janinnya meninggal dalam perutnya, maka dia dikebumikan antara perkuburan kaum muslimin dan orang kafir. Punggungnya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian muka janinnya menghadap ke arah punggung ibunya. Jika dikebumikan di tanah perkuburan kaum muslimin, maka ia lebih baik. Dengan keadaan sekiranya bercampur kaum muslimin dengan orang kafir dan tidak dapat dibezakan di kalangan mereka. Ini kalau seorang Islam berkahwin dengan ahli zimmah, ataupun dia berkahwin dengan orang Kristian, ataupun berkahwin dengan orang Yahudi. Dalam fiqh ada dibenarkan seorang lelaki Muslim berkahwin dengan orang yang Kristian, keturunan dia Kristian, asal keluarga dia memang Kristian, sama ada Kristian ataupun Yahudi, katakan. Kalaulah meninggal dunia, kalau isterinya meninggal dunia, katakan, tapi isterinya benar macam Allah tak mengandung, dia kena tanam dekat tanah tanah cara Kristian lah, katakan. Tapi kalau isterinya tadi mati dengan sebab mengandung, hamil, mayat bayinya masih lagi ada dalam perutnya, katakan, mati dengan sebab begitu, maka jenazah tadi macam Allah Subhanahu Wa Taala masih dibenarkan untuk ditanam dalam tanah perkuburan orang Islam. Begitu juga disebut dekat dalam sinilah, katakan, dalam kitab ni. Baik. Kemudian apabila orang Islam meninggal di laut dan dia bersama rombongan, jika mereka berhampiran pantai dan dapat pergi ke pantai, maka wajib mereka dikebumikan di pantai. Tetapi nama Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka berhampiran pantai dan dapat pergi ke pantai, maka wajib mereka pergi kepadanya untuk mandikan, kafankan dan salatkan dan mengkebumikannya. Jika mereka tidak dapat pergi ke pantai kerana jauh atau takut musuh atau binatang buas dan sebagainya, tidak wajib dikebumikan di pantai, akan tetapi wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian diletakkan di antara dua keping papan dan letakkan dalam laut agar terdampar ke pantai. Kemudian mudah-mudahan didapati orang untuk mengkebumikannya. Jadi sekarang dah ada kaedah-kaedah, cara-cara kalau mati di tengah laut. Dulu kalau matinya di tengah laut, macam Allah Subhanahu Wa Taala dikebumikan, macam dikafankan, disalatkan, macam Allah Subhanahu, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan caranya ialah diikat dengan batu pada jenazah tersebut dan dilepaskan dalam laut. Kalau dapat pergi ke pantai, ya pergi ke pantai lah. Wallahu a'lam. Itu cara yang ada ketika di laut. Yang kedua, mendalamkan kubur dan meluaskannya. Sunat mendalamkan kubur dengan kadar 4 hasta setengah. 4 hasta setengah, dan sunat diluaskan kubur dengan kadar 1 hasta dan 1 jengkal. Khasnya di sisi kaki dan kepala, seperti mana yang diriwayatkan oleh Asim bin Kulayb rahimallahu ta'ala dari
seorang lelaki sahabat bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada penggali kubur, luaskanlah di sisi kakinya dan luaskan di sisi kepalanya. Hisham bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada mereka pada hari Uhud, galilah kubur, luaskan dan dalamkanlah. Jika tanah itu keras, maka sunat membuat lahat di kubur itu. Lahat ni apa tuan-tuan? Lahat ni ialah menggali, kita dah gali, dia lahat ni bergantung. Ada setengah tempat lahat tu dibuat tengah-tengah. Dibuat tengah-tengah. Maknanya dibuatkan khas cukup-cukup untuk jenazah. Dia dah bergali dalam, kemudian di bahagian tengah tu digali lagi dalam sikit. Diletak untuk muat-muat mayat. Ada setengah tempat tidak buat begitu. Dia buat tepi ke arah kiblat, dia akan tebuk sikit lagi untuk dilekatkan jenazah ke dinding. Ada setengah tempat tak ada dibuat begitu, tetapi dia hanya letakkan papan dia sebagai slab untuk dinding, katakan kepada jenazah. Wallahu a'lam. Itu setengah ikut keadaan tempat-tempat yang tertentu, bergantung pada tempat-tempat tertentu lah. Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, pada sakit yang menyebabkan kematiannya, buatlah untukku lahat dan letakkanlah batu atasku seperti mana yang diperbuatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tanah lembut, maka syiq itu lebih afdal, disebut sini nama Allah, iaitu menggali lubang seperti sungai pada bahagian bawah kubur yang memuatkan mayat. Macam saya kata tadi lah, penilahat yang di bahagian tengah-tengah kubur itu, diletakkan di tepinya batu dan atau selainnya, dan ditinggikan sedikit penutupnya sehingga tidak menyentuh mayat, dan diletakkan padanya, kemudian diletakkan batu atau kayu di atasnya, kemudian ditimbus dengan tanah. Kalau dibuat dengan di tengah-tengah tu, biasanya kita akan tutup dengan kayu lah, kayu, lalu lepas tu dibaulah ditimbuskan dengan tanah. Jika makruh dikumikan mayat dalam peti. Ada setengah tempat pula dia masuk dengan peti mayat sekali, tadi masuk dalam tu. Makruh hukumnya, kecuali jika ada keperluan. Mungkin kawasan itu memang kena kerumikan dengan cara begitu, maka kita terimalah keadaan itu. Kalau tidak, hukumnya asalnya adalah makruh. Seperti tanah itu lembut ataupun berlumpur, berair kita katakan, dan sekiranya berwasiat demikian, maka tidak boleh dijalankan wasiat itu kecuali dalam keadaan seperti ini. Jika ada keperluan, kena buat begitu. Biasanya kubur yang berair katakan, kawasan-kawasan perkuburan yang gali je ada air, memang kawasan tu kawasan tanah rendah, bukan sebab masalah pada jenazah tu jangan disilap faham, ni pasal gali kubur je ada, mesti jenazah ni ada something, tak ada. Memang dah kawasan tu berair katakan, maka cara pemumiannya ialah mereka menggunakan tabut, ataupun dipanggil dalam istilah bahasa Melayunya ialah kita peti mayat. Dibuatkan khas peti mayat, dan peti itu dimasukkan ke dalam kuburan sekali. Ini kes-kes yang tertentu lah. Pada hukum asalnya makruh, bahkan kalau diwasiatkan benda itu tak boleh nak dilaksanakan, tak perlu dilaksanakan, kerana wasiat itu bertentangan dengan syarak, kecuali jika tempatnya, keadaannya memang memerlukan dia berbuat sedemikian. Wallahu a'lam. Yang ketiga, memasukkan mayat tadi dalam jenazah. Masukkan mayat tadi dalam kubur. Sunat meletakkan kepala mayat di sisi kubur, di sisi kaki kubur, iaitu tepi yang diletakkan padanya kaki mayat, kemudian dimasukkan dari sisi kepalanya secara perlahan-lahan tanpa kasar dari ditarik. Letak kita macam-macam. Ada yang orang buat begini, ada orang buat begini. Ada orang yang betul, semua ada khilaf dari ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebut kat sini,
sunat meletakkan kepala mayat di sisi kaki kubur. Aku masuk kaki kubur tempat kaki dia lah. Kalau kita tak nak jenazah tadi, kaki dia mana? Katakan kita letak jenazah di ujung dulu, bahagian kaki dulu. So daripada kaki itu diulur, masukkan ke jenazah. Maknanya kepala kena masuk dulu melalui bahagian kaki kubur, katakan padanya kaki mayat. Kemudian dimasukkan dari sisi kepalanya. Bukanlah dimasukkan jenazah tadi di pada tengah-tengah. Tapi kalau ada orang buat, saya kata benda tu ada khilaf dari ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i dipilih riwayat yang mengatakan diambil daripada, dimasukkan daripada kepala dimasukkan bermula daripada bahagian kaki kubur, katakan. Kerana Abdullah bin Yazid Al-Khitmi, sahabat radhiyallahu anhu, memasukkan Al-Haris dari sisi kaki kubur dan berkata ini dari sunnah. Dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW dimasukkan dari sisi kepalanya, dan kerana yang demikian itu lebih mudah. Allahu a'lam. Ketika masukkan mayat dalam kubur tadi, disunatkan kita membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW apabila diletakkan mayat dalam kubur, baginda akan baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dan sunatlah mendoakan mayat seperti berikut: Allahumma aslamahu ilaika al-ashihha min waladihi wa ahli wa qarabati wa ikhwanihi wa faraka man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'ati dunya wal hayati ila zulmihi ila akhirih. Doa yang ataupun apa doa yang kita nak doakan, ya harus dibaca. Boleh dibaca ya Allah, paling tidak pun kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nak kita doakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala beri keampunan ke atas dia, ada tempat luaskan kuburnya. Kalau tak hafal yang dalam bahasa Arab, bolehlah baca sebarang doa yang sesuai untuk dibacakan bagi jenazah. Pengkebumian ini sunat dilakukan oleh lelaki, sama ada mayat itu lelaki ataupun perempuan. Bukanlah jenazah lelaki buat, jenazah perempuan buat, tak ada. Jenazah lelaki ke jenazah perempuan ke, tetap sunatnya lelaki yang buat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW menyuruh Abu Talhah turun dalam kubur anak perempuannya Ummu Kulthum. Tak ada hubungan pun, ya kan, tapi Nabi suruh Abu Talhah turun untuk uruskan, masukkan jenazah anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana memasukkan mayat dalam kubur memerlukan kekuatan, dan lelaki lebih banyak lebih layak dalam bab ni lah, dan lebih layak berbanding dengan perempuan. Jika dilakukan orang perempuan, maka ada kalanya terbuka sebahagian auratnya, dan itu menjadi lebih masalah lain lah. Akan tetapi wanita yang membawa mayat perempuan dari tempat pemandian ke tempat jenazah, kerana mereka mampu melakukan demikian. Tapi kalau tempat-tempat lain, mana bawa jenazah tu masuk tempat mandi ke tempat mandi, nak bawa tempat penkafan, ya harus untuk orang perempuan yang uruskan. Wallahu a'lam. Lelaki yang lebih layak mengkebumikan ialah orang yang lebih layak mensalatkan mayat dari sudut darjat kekerabatan dari sudut sifat-sifat. Mana yang ni dari sudut mana karabah dia. Karabah ni maksudnya ialah saudara. Maknanya kalau yang lebih layak tu ialah bapa, anak-anak, ialah bapa saudara, atuk, itu yang lebih hampir lah. Mereka yang lebih layak. Sama juga untuk jadi imam salat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak ada ahli keluarga yang datang, ialah kita lah petugas-petugas lah yang ada, harus kat situ, tidak ada lah menjadi hukumnya sampai tahap haram kalau orang lain yang menguruskan jenazah ni tadi. Cuma aulawiyat, keutamaan diberikan kepada ahli keluarga. Wallahu a'lam.
Sunat bilangan yang orang yang mengkebumikan tadi ganjil. Ini mengikut setengah pandangan lah. Itu yang turun tu tak payahlah sampai 4 ni ramai-ramai. Bilangannya tadi taklah ganjil yang bawa nak turunkan tadi. 1 atau 3 orang mengikut keperluan. Kerana Nabi SAW dikebumikan oleh Ali, Fadl dan Usamah. Ini sunat. Maknanya masa ketika mandikan jenazah, masa mengkafankan jenazah, masa tu nak bawa, nak masukkan jenazah dalam kuburan, bilangannya tadi tidaklah ramai, bahkan disunatkan ganjil. Wallahu a'lam. Sunat menutup kubur ketika pengkebumian dengan kain, sama ada mayat itu lelaki ataupun perempuan, dan perempuan lebih dituntut kerana Nabi SAW menutup kubur Sa'ad bin Mu'az dengan kain tatkala dikebumikannya. Wallahu a'lam. Tapi riwayat sanadnya adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Tidak bila dhaif tadi tuan-tuan Allah, asalnya tak perlu dikatakan. Baik, yang keempat, dibaringkan dalam kubur. Wajib dibaringkan mayat dalam kubur dengan dihadapkan ke arah kiblat. Pembaringan itu berlaku seperti mana sunatnya kita tidur, iaitu kita dibaringkan di atas lambung kanan, menghadap ke arah kiblat. Dihadapkan tempat timbus tanah. Wajib dibongkar kubur untuk dihadapkannya kiblat. Jika tidak jenazah tadi tidak menghadap arah kiblat dan tidak berubah jenazahnya lagi. Tak. Kalau kita dah tanam, baru teringat Allah, jenazah tadi dikebumikan terbalik misalnya kata, maka perlulah wajib dibongkar semula untuk diubah kedudukan jenazah tadi. Macam mayat hari ini kita kata tanah perkuburan, ada setengah tanah perkuburan yang arah kiblatnya salah. Kita biasa dengan arah kiblat surau ke masjid salah, tapi macam mana kubur punya salah arah kiblat? Ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat macam Allah Subhanahu Wa Taala kuburnya totally kita kata sengit, kata belah sini, ni kubur menghadap sini, kiblat ke sini katakan. Bagaimana kuburan yang ada? Maka kuburan yang ada mengikut fatwa yang saya pernah baca, tak perlu ditukarkan ke arah kiblat. Maknanya tak perlu digali semula kubur tadi untuk dihadapkan ke arah kiblat, tak perlu. Tetapi jenazah yang baru dikebumikan hendaklah digali semula dan dihadapkan ke arah kiblat. Kubur-kubur yang lama tu tak perlu. Kubur yang baru sahaja yang perlu dihadapkan betul ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Sunat diberikan sunat dibaringkan di atas rusuk kanan, seperti orang tidur. Berdasarkan hadis Al-Barra' bin Azib, katanya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan daripada Barra' bin Azib, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ingin ke tempat tidur, berwuduklah terlebih dahulu sebagaimana kamu wuduk untuk salat, kemudian berbaringlah di atas lambung kanan, kemudian bacalah hadis. Sekiranya dibaringkan atas rusuk kiri dengan menghadap kiblat boleh, dan ia menyalahi yang lebih afdal. Menyalahi yang lebih afdal. Sunat juga diberikan bantal kepalanya dengan tanah. Ini dipanggil, kita buat kadang-kadang jenazah tu, ada orang disiapkan dengan tanah liat. Tanah gali tu dibuat bantal bulat kan. Itu dipanggil labin, dalam bahasa Arab dipanggil labin. Jangan salah baca laban. Ada satu kisah ni, pelajar ni ialah satu-satunya wakil kampung tu untuk dapat belajar luar negara. Dia pun pergi belajar luar negara, tapi main-main belajar.
main-main belajar pun, kelas tak pergi, kuliah pun tak pergi apa semua. Tapi luluslah. Lulus. Baliklah bawa segulung ijazah. Balik kampung, orang kampung kata ni ustaz mau balik ni, kita katakan kita bagi suruhlah ustaz, ada kes kematian, kita suruhlah diuruskan, menggeletar tu, buka lah balik rumah, cepat-cepat balik rumah, muju bawa balik kitab, buka kitab fiqh, macam mana nak uruskan jenazah. Tengok baca bab penghukuman jenazah tu, dia adalah perkataan, dia sebut, dia eja dalam bahasa Arab ataupun ditulis dalam bahasa Arab lam ba nun. Dia pergi baca laban. Dia tahu laban, dia tahulah bahasa Arab. Dia baca bahasa Arab, dia tahulah bahasa Arab laban. Bahasa Arab laban ni susu. Jadi dia suruh orang kampung nak kerumikan jenazah ni, dalam kitab sebut kena kerumikan dengan susu. Suruhlah orang kampung cari susu nak kerumikan jenazah ni. Orang kampung tak pernah sebelum ni seumur hidup kerumikan jenazah dengan susu. Orang kampung pun ada yang bagi, ada dah juga kata nak buat macam mana dia ustaz. Ustaz baru balik dah tu, baru habis belajar daripada luar negara pula tu. Tentulah dia lebih tahu. Sebelum ni kita buat salah lah. Tak? Jadi punya hormat dengan ustaz ni kata. Jadi kumpulkan susu nak kerumikan jenazah. Kebetulan sebelum masa nak kerumi tu, adalah orang alim yang datang tengok. Kenapa duk kumpul susu banyak ni, kata ni ustaz ni dia kata suruh kami cari susu nak kerumikan jenazah dengan susu. Orang alim ni pergi jumpa dengan ustaz tu, kata mana datang siapa suruh kata kerumikan jenazah dengan susu. Ustaz tu kata ni dalam kitab sebut. Mana kitabnya sebut? Dia pun bawa kitab. Mana tunjukkan? Dia kata mana kitab, mana ni? Dia kata, maka jumpalah perkataan laban. Lambanun tadi tu ni, laban bukan salah saya. Kitab sebut. Oh, pandai dia tak? Kitab sebut kata. Kitab sebut kata ada laban kata. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala, seorang alim tu kata ini bukan laban. Ini labin. Lain ke? Lain dia kata. Laban susu, labin yang kita buat buku-buku macam bata-bata tu, itu dipanggil labin. Kita bina rumah ada buat pakai bata-bata tu, batu-batu tu dipanggil lah labin. Ataupun tanah liat yang kita kita gumpal-gumpalkan buat bulatan-bulatan itu, bulat-bulat itu dipanggil lah labin, katakan. Orang Melayu panggil bantal. Masa bukan bantal kat rumah, bantal jenazah ada setengah dibuat bulat, ada setengah dia buat segi, itu pulang, katakan. Itu dia panggil lah labin. Jangan silap baca. Laban susu, labin. Dia Arab, bahasa Arab jangan silap berbaris. Silap baris ubah makna. Kan jauh susu dengan butter tu. Jadi tuan-tuan mati Allah, wallahu a'lam. Jadi sunat diberikan bantal kepalanya dengan tanah atau batu atau seumpamanya, dirapatkan pipi kanannya kepada tanah dan seumpamanya dengan membuka kafan dari pipi dan letakkan di atas tanah. Sunat disandarkan punggungnya dengan tanah untuk menghalang dari telentang, dan makruh diletakkan bantal atau pakaian di bawahnya atau diletakkan pada diletakkan dalam peti. Jika diletakkan dalam lahat atas sifat yang telah disebutkan, maka sunat ditutup dengan lubang-lubang lahat dengan batu ataupun tanah liat dengan menghalang sampainya debu kepadanya. Wallahu a'lam. Sunat bagi setiap orang yang berada di atas kubur meletakkan atas 3 genggam tanah dengan tangannya. Setelah selesai ditutup lahat dengan pada genggamannya pertama dibaca minha khalaqnakum, pada genggaman kedua wa fiha nu'idukum, pada yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang berada ke atas. Biasanya dibaca genggam tanah sikit, nyata ambil sikit genggam tanah, dibaca yang pertama minha khalaqnakum, kemudian ambil tanah sikit lagi yang kedua wa fiha nu'idukum.
Ambil lagi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, katakan dalam surah Taha tu semua. Dan kerana Nabi SAW mengambil 3 genggam tanah dan diletakkan dalam kuburan, kemudian ditimbus tanah dengan cangkul dan seumpamanya, kerana lebih cepat. Kalau semua pakai genggam satu-satu, berpilah nak habis nak. Maka lepas mula-mula je tu buat sikit. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Dan tidak kerana lebih cepat menyempurnakan pengkebumian yang tidak menyakiti orang yang hadir dengan debu yang ada. Orang-orang yang mengiringi jenazah sunat tinggal sebentar atau kubur setelah atas kubur bukan atau tinggal sebentar atas kubur di kuburan setelah pengkebumian untuk mendoakan mayat, meminta ampun dan keteguhan baginya, membacakannya isinya sesuatu dari Al-Quran. Jika dikhatamkan Al-Quran telah lebih afdal, seperti mana yang diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW apabila selesai dari pengkebumian mayat, baginda berdiri di atasnya lalu bersabda, minta ampunlah untuk saudaramu dan mohonlah keteguhan baginya kepada Allah, maka sesungguhnya dia sekarang sedang akan disoal. Amr bin Al-As ketika didatangkan tanda kewafatannya berkata, apabila kamu mengkebumikan aku, maka timbuslah tanah di atasku, kemudian tinggallah di sekeliling kuburku sekadar menyembelih untuk korban dan dibahagikan dagingnya, sehingga aku meminta tolong dengan kamu dan aku mengetahui apa jawapanku daripada utusan Tuhanku. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu mengutamakan membaca permulaan Al-Baqarah dan akhirnya di sisi kubur. Ini ada juga riwayat, baca awal surah Baqarah dan pada ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah di sisi kubur. Cuma hadisnya tentang baca Allah Subhanahu wa taala, asar ini diwakilkan oleh Imam Baihaqi. Disunatkan mentalkinkan mayat yang mukallaf setelah dikebumikan, lalu dikatakan kepadanya, macam mana? Wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apa yang kau telah keluar, ingatlah apa yang kau telah keluar di atasnya dari negeri dunia. Syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad pesuruh Allah, bahawa syurga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, hari pasti datang tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan sesiapa yang ada dalam kubur. Ingatlah bahawa engkau telah meridai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Al-Quran sebagai imam, Kaabah sebagai kiblat, dan kaum mukminin sebagai saudara. Dan orang yang membaca talqin duduk di kepala kubur. Adapun selain mukallaf, iaitu anak kecil dan seumpamanya, maka tidak sunat ditalqinkan kerana tidak mendapat fitnah ketika dalam kuburan. Jadi sunat talqin. Sunat talqin. Mazhab Syafi'i sunat dia baca talqin. Talqin begitulah. Ada ringkas je begitu. Tetapi hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunat. Mazhab lain tak ada talqin, tetapi dia ada peringatan kepada orang yang di atas yang hadir, diingatkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia katakan dia buat macam tazkirah pendek. Dia katakan ada di kuburan. Itu juga sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti kat sini, nanti kita sambung lagi tentang baca Allah pada siri yang akan besok. InsyaAllah kita sambung lagi yang kelima, meninggikan kuburan dan meratakannya. Seterusnya kita mengambil beberapa hukum berkaitan dengan kuburan tentang baca Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah. Jadi setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.